Dalam era teknologi moden hari ini, kita tidak pernah menyangka kebanyakan peralatan yang digunakan hari ini berasal dari China. Bukan made in China, tetapi berasal dari tamadun China yang ia terus memberi impak bukan sahaja kepada dunia hari ini, tetapi juga tamadun-tamadun yang mempunyai hubungan dengan tamadun China. Di sini kami kongsikan antara beberapa ciptaan dari tamadun China yang masih digunakan hingga ke hari ini. Serbuk letupan dikatakan dicipta oleh ahli alkimia Taoism bagi menghasilkan potion keabadian. Bahan potion ini menggunakan kalium nitrat, arang dan sulfur. Ia dikatakan dicipta sekitar abad ke-11 Masihi dan biasanya digunakan sebagai suar atau mercun. Bahan ini bila dicampur dengan bahan logam berbeza menghasilkan warna terang apabila letupan berlaku. Gabungan ini menjadi pelopor kepada pelbagai jenis mercun dan bunga api moden. Dan di China, ia digunakan bagi meraihkan perayaan dan menghalau makhluk halus, dan para pembuatnya mendapat kedudukan terhormat dalam kalangan masyarakat. Serbuk letupan mula diketahui di Timur Tengah dan Eropah pada abad ke-12 dan 13 Masihi berikutan aktiviti perluasan kuasa Mongol. Sejak itu, serbuk letupan menjadi asas kepada senjata api moden termasuk senapang dan meriam. Ironinya, senjata-senjata inilah yang kemudiannya digunakan kuasa-kuasa Eropah untuk mendominasikan China pada pertengahan abad ke-19. Penunggang kuda silam selalunya membiarkan kaki mereka terjuntai-juntai semasa menunggang kuda. Tetapi, tersilap hari bulan, jika mengundang di kawasan yang tidak rata, ini boleh menyebabkan si penunggang jatuh. Orang Rom cuba mengatasi masalah ini dengan memasang pemegang tangan pada pelana mereka semasa menunggang di kawasan yang mencabar. Bagi orang dinasti Han pula, mereka memikirkan solusi yang lebih mudah. Mereka menghasilkan rakap yang diperbuat daripada besi atau kansa dengan kaki boleh dimasukkan ke situ semasa menunggang. Ini menjadikan tunggangan kuda bukan sahaja lebih selesa tetapi juga lebih selamat. Ciptaan rakap ini kemudiannya tersebar di seluruh Asia dan Eropah untuk beberapa abad berikutnya. Ini membolehkan kesatria-kesatria zaman pertengahan yang memakai sut perisai yang berat dapat menunggang dengan selamat tanpa perlu bimbang risiko terjatuh semasa menunggang. Berdasarkan rekod dinasti Han, seismograf atau mesin pengesan gempa bumi pertama di dunia dihasilkan oleh seorang cendekiawan bernama Zhang Heng. Alat ini pertama kali diperkenalkan di istana pada tahun 132 Masihi. Sekiranya seismograf ini mengesan gempa bumi, sebiji bola besi akan dijatuhkan dari mulut naga besi dan jatuh ke dalam mulut katak besi dan akan menghasilkan bunyi yang kuat. Alat ini dikatakan mengesan insiden gempa bumi di longsi 400 batu dari istana diraja. Pada mulanya, ramai merasa skeptik dengan ciptaan ini dan menyangka Zhang Heng berbohong. Beberapa hari kemudian, seorang wakil penduduk dari Longxi tiba di istana dan menceritakan apa yang berlaku. Seismograf moden hanya dicipta sekitar tahun 1848 di Eropah. Mata wang kertas pertama di dunia wujud semasa era dinasti Tang antara akhir abad ke-8 hingga awal abad ke-9 Masihi.
ia sebagai solusi kepada isu membawa wang ketika itu. Bagi para saudagar, sekiranya mereka hendak berdagang, wang shilling yang digunakan akan diikat menerusi seutas tali. Namun ia dianggap menyusahkan kerana terlalu berat untuk dibawa, lebih-lebih lagi untuk transaksi yang besar. Justru sebagai solusi, mereka diberi sehelai resit yang merekodkan bilangan wang yang dimiliki mereka yang diberi kepada penyimpan deposit mereka. Bila mereka mengembalikan kertas kepada penyimpan wang mereka akan dikembalikan. Sejak itu, lebih banyak penambahbaikan dibuat termasuk Jiaozi, mata wang era dinasti Song, dan juga Jiaochao, mata wang era dinasti Yuan semasa era dinasti Yuan. Mata wang sebegini disaksikan oleh saudagar-saudagar Venice buat pertama kali dan mereka merasa amat kagum bagaimana ia digunakan, termasuk nilainya dijamin oleh kerajaan. Salah seorang yang bertanggungjawab membawa cerita wang kertas China ke Eropah ialah Marco Polo menerusi bukunya The Travel of Marco Polo. Robert Temple, penulis buku The Genius of China, mendedahkan dinasti Han antara pelopor awal jambatan gantung. Idea jambatan gantung ini dikembangkan daripada jambatan tali yang digunakan untuk menyeberangi gaung-gaung kecil. Dari situ, ia dikembangkan di mana pada tahun 90 Masihi, jurutera-jurutera dinasti Han yang membangunkan struktur jambatan yang lebih sophisticated dengan papan kayu. Sutera merupakan antara komoditi penting pada zaman purba, tetapi dianggap rahsia negara oleh tamadun China. Ini termasuk menjaga asal-usul sutera dan cara pembuatannya. Bagi mana-mana tamadun atau kerajaan yang mahu mendapatkan sutera, maka ia perlu dibayar dengan emas seberat kain sutera yang dibeli. Kewujudan sutera membuka jalan kepada laluan perdagangan yang paling terkenal dalam sejarah, iaitu laluan sutera yang menghubungkan Asia, Afrika dan juga Eropah. Tetapi perkara tersebut diketahui oleh pihak barat apabila dua pendeta Rom yang dihantar Maharaja Justinian ke Asia Tengah pada tahun 552 Masihi berjaya membawa balik dua ulat sutera yang disembunyikan dalam batang-batang buluh. Ini sekaligus membawa kepada permulaan industri sutera oleh Empire Rom Timur dan sesetengahnya dihasilkan untuk kegunaan maharaja dan keluarga diraja. Namun, itu tidak menghalang empayar tersebut mengimport sutera dari China. Layang-layang mungkin dianggap mainan bagi kanak-kanak hari ini, tetapi semasa ia dicipta oleh Gong Shuban dan Maudi pada abad ke-4 sebelum Masihi, ia digunakan untuk aplikasi ketenteraan. Malah, layang-layang terawal China diperbuat daripada kayu dan dikenali dengan nama Muyuan. Antara aplikasi ketenteraan yang digunakan untuk layang-layang ialah mengukur kelajuan angin, mengukur jarak dan menghantar mesej. Lama-kelamaan, ia kemudian dikembangkan untuk kegunaan lain seperti menangkap ikan tanpa menggunakan kapal. Layang-layang ini juga menjadi inspirasi kepada penciptaan peluncur angin. Itulah antara beberapa ciptaan dari tamadun China yang merubah dunia dan digunakan sehingga ke hari ini. Semoga perkongsian kami ini dapat memberi sedikit sebanyak maklumat yang bermanfaat.